Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 KSSM, tajuk 12, Imbangan. Bagaimanakah wow atau layang-layang boleh naik dan terbang ke udara? Wow boleh terbang sekiranya ada angin dan juga imbangan yang baik antara sayap kiri dan kanan. Imbangan merupakan keadaan yang sama, seimbang dan sepadan untuk mendapatkan kedudukan yang stabil. Prinsip imbangan ini sering diaplikasikan dalam karya seni visual 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Standard pembelajaran. Selepas mempelajari tajuk ini, murid dapat menjelaskan tentang yang pertama, definisi imbangan, kedua, ciri-ciri imbangan, ketiga, jenis imbangan dan yang keempat, fungsi imbangan. Mula-mula sekali kita akan lihat definisi imbangan. Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, kedudukan dan tumpuan. Imbangan merujuk kepada cara elemen seni disusun. Ini ialah pepatung. Right, cikgu nak tanya, apakah ini maksudkan dengan garisan paksi? Garisan paksi ialah garisan bayangan untuk membahagikan dua bahagian. Jadi jika cikgu buat satu garisan di tengah ini akan membahagikan dua bahagian kanan dan kiri pepatung. Pelajar-pelajar, cikgu nak tanya, sekiranya ada satu sayap pepatung ini terkoyak, boleh atau tidak pepatung ini terbang? Ya, pepatung tidak boleh terbang. Sebab apa? Sebab berat, bentuk tidak seimbang lagi. Jadi ia tidak boleh terbang. Imbangan diolah berasaskan kepada berat, ringan secara fizikal dalam menghasilkan karya 3 dimensi. Dalam karya 2 dimensi pula, imbangan diolah berasaskan kepada pertimbangan secara visual. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri imbangan. Ciri-ciri imbangan boleh dilihat dari segi simetri. Imbangan simetri dalam seni visual wujud apabila unsur-unsur seni yang digunakan saksama jika dilihat menggunakan garisan paksi di tengah-tengah sesebuah karya. Jika pelajar lihat sofa ni, kalau kita buat garisan di tengah-tengah, ianya membahagikan dengan sama antara kanan dan kiri. Jadi kedudukan ini adalah seimbang dan membolehkan kita duduk tanpa jatuh. Imbangan yang tidak saksama pula dianggap tidak simetri. Prinsip imbangan boleh dilihat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Imbangan dapat mewujudkan suasana yang harmoni, stabil dan kukuh dalam sesuatu gubahan. Selain itu, imbangan mampu menghasilkan variasi dan menarik perhatian. Ini adalah karya Abdul Latif Muhyiddin, Mindscape 1983 menggunakan cat minyak. Ini adalah contoh imbangan simetri pada karya seni. Di sini pelajar boleh lihat ruang depan, ruang belakang, kanan dan kiri adalah seimbang. Okey? Karyanya nampak kemas dan juga menarik. Seterusnya kita belajar jenis imbangan. Sebenarnya ada berapa jenis imbangan ni ya? Imbangan ada 2 jenis, iaitu imbangan simetri dan imbangan tidak simetri ataupun asimetri. Sekarang kita akan lihat dahulu imbangan simetri. Gubahan yang kelihatan sama antara bahagian kiri dan kanan objek atau gubahan. Okey, pelajar boleh lihat bahagian kanan dan bahagian kiri adalah sama. Begitu juga dengan hasil karya yang tengah dan yang paling kiri. Berikut ialah imbangan simetri berkaitan ciri-ciri imbangan pada alam semula jadi.
Rama-rama mempunyai kepak, warna dan corak yang sama di kedua bahagian. Okey, pelajar boleh lihat ya. Pada rama-rama ini ataupun rama-rama yang di bawah ini, kepak, warna dan corak pada kanan dan kiri adalah sama. Burung pula mempunyai dua sayap yang seimbang di kedua-dua belah badannya. Cantik kan rama-rama ni? Pelajar boleh lihat kepak, warna dan corak yang sama di bahagian kanan dan juga kiri. Seterusnya, imbangan simetri berkenaan dengan ciri-ciri imbangan pada objek buatan manusia. Okey, cermin mata ni ialah objek buatan manusia. Begitu juga dengan kapal terbang. Cermin mata mempunyai bentuk yang seimbang untuk keselesaan penggunanya. Bahagian kanan dan kiri mestilah seimbang. Tengok, Bobo ini dia pakai spek, jadi seimbang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Begitu juga dengan kedua-dua bahagian kapal terbang mempunyai persamaan bentuk. Okey, jika pelajar buat satu garisan di tengah, bahagian kanan dan kiri adalah sama, maka ia adalah seimbang. Seterusnya, imbangan simetri berkaitan ciri-ciri imbangan pada karya seni visual. Baiklah, kita lihat motif dan corak hiasan pada wow. Okey, ianya mempunyai unsur imbangan di kedua-dua bahagian sayap. Di bahagian kanan dan bahagian kiri, motif dan corak hiasannya adalah sama. Seterusnya, kebanyakan logo direka dengan seimbang di kedua-dua bahagian. Okey, untuk logo Huawei contohnya, kalau pelajar buat satu garisan di tengah, di bahagian kanan dan kiri adalah seimbang. Seterusnya, kita lihat imbangan tidak simetri ataupun asimetri. Gubahan yang tidak sama di kedua-dua bahagian objek atau gubahan tetapi masih mempunyai ciri-ciri yang menampakkan kesan keseimbangan. Okey, kita lihat contoh ni. Okey, ni adalah roda yang kecil. Yang ini pula adalah roda yang besar. Jadi gubahan tidak sama pada bahagian kanan dan juga bahagian kiri, tapi kita masih lagi boleh nampak kesan keseimbangan. Begitu juga dengan karya ini. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri imbangan tidak simetri pada objek buatan manusia. Ini ialah kuda kepang. Ianya tidak sama di bahagian kanan dan kiri, tetapi mempunyai berat yang sepadan untuk melahirkan kesan imbangan. Tengok kerusi ni cantik betul desain dia futuristik kerusi ni direka dengan kedua bahagian yang tidak seimbang, tetapi masih kelihatan stabil dan berdiri teguh. Berikut ialah ciri-ciri imbangan tidak simetri pada alam semula jadi. Contohnya pokok ni. Nampak ke simetri dekat mana? Tak ada kan? Kiri dan kanannya tidak sama. Jadi pelajar boleh lihat kedua-dua bahagian pokok kanan dan kirinya tidak sama, tidak seimbang dari segi bentuk, tetapi kedudukannya yang stabil memberikan kekuatan pada pokok untuk berdiri teguh. Berikut ialah ciri-ciri imbangan tidak simetri pada karya seni visual. Seni arca ini tidak mementingkan keseimbangan dari segi reka bentuk, tetapi kestabilan arca ini membolehkannya berdiri teguh. Karya seni ini kelihatan seimbang walaupun tidak sepadan di kedua-dua bahagian. Seterusnya kita lihat fungsi imbangan. Pelajar boleh lihat di sini imbangan pada seekor labah-labah membolehkannya bergantung dan bergerak di atas sarangnya. Wow, cantiknya bunga orkid ni. Okey, imbangan pada sekuntum bunga orkid dapat menarik perhatian dan kelihatan cantik. Pelajar-pelajar, ini ialah gasing. Jadi imbangan pada sebuah gasing adalah untuk stabiliti dan membolehkannya berpusing dalam jangka masa yang lama. Bila gasing ini seimbang, jadi ia boleh berpusing dengan lebih lama. Fungsi imbangan yang seterusnya ialah imbangan tidak simetri pada arca ini mewujudkan nilai estetik. Nampak kan? Ini adalah arca yang sangat cantik. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai estetik?
Okey, nilai estetik itu ialah penilaian yang kita lihat dari segi nilai seni dan penghargaan kepada kesungguhan pengarca. Fungsi imbangan yang tak akhir ialah imbangan dalam seni bina, mewujudkan keadaan yang selesa, indah, menarik dan lambang budaya setempat. Tengok kan, ini ada lambang tertentu. Reka cipta ini atau reka seni bina ini menunjukkan budaya yang tertentu. Bahagian yang tak akhir ialah teknik penghasilan imbangan. Yang pertama ialah imbangan simetri dan yang kedua imbangan tidak simetri. Prinsip imbangan dapat diwujudkan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Kita lihat dahulu imbangan simetri. Gambar yang pertama ini ialah kita buat satu garisan paksi di tengah-tengah. Jadi imbangan kiri ke kanan. Gambar yang kedua ialah satu garisan paksi dilukis di tengah-tengah, imbangan atas dan bawah. Rajah yang ketiga ialah imbangan berpenjuru. Okey, pelajar boleh lihat garisan ini dilukis di bahagian tengah, okey, di sebelah sini dan di sebelah sini mewujudkan imbangan berpenjuru. Gambar yang tak akhir ialah beberapa garisan paksi dalam satu gubahan. Okey, beberapa garisan paksi dilukis di sini. Berikut ialah imbangan tidak simetri. Bahagian kiri dan kanan yang tidak sama tetapi mempunyai berat yang sepadan. Okey, contohnya pada karya Mat Anwar Ismail. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.